Assalamualaikum warahmatullahi. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mafhum ayat dalam satu surah, yakni surah Ad-Duha, yang bermaksud waktu matahari naik setinggi segala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tidak, yakni pula tidak membenci kepada kamu. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Sadaqallahul azim. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazahin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sekalian yang saya kasihi, seluruh ahli keluarga saya dan sekalian para penonton, yakni di kalangan para ilmuwan, para asatizah, yang saya raikan para pencinta dan penuntut ilmu yang di kejauhan berada di kediaman masing-masing. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam suatu suasana bulan yang penuh barakah, Syahrul Ramadan. Sesungguhnya setiap ucapan-ungkapan melandaskan sama ada ia berbentuk huruf ataupun kalimah, apatah lagi membentuk satu ayat maupun satu surah, apabila dibaca di dalam bulan Ramadan, maka nilai tambahnya tidak ada tolok bandingnya dengan 11 bulan di luar Ramadan. Ini rasmi. Dan pagi ini saya sandarkan dahulu mukadimah ini sebagai satu dalil, sebagai satu mukadimah sebelum saya berkongsi sedikit sebanyak tentang bagaimana amalan yang lebih baik. Subhana rabbiyal azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masya Allah, mukaddimah dalam surah Ad-Duha ayat 1 hingga ayat 4 ini, bila mana kita merenung, kita mentadabur, memperhatikan ayat-ayat Allah, nilai tambah bagi sesiapa yang berminat ataupun dalam keadaan hati dia suka kepada ilmu Allah, ilmu wahyu.
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ilham, kekuatan pada hati dia, menggerakkan struktur tubuh anggota badannya sehingga menghidupkan panca indera, telinga yang mendengar, mata yang melihat, hatta lidah yang bercakap. Kemudian digerakkan tangan dan kaki untuk diguna pakai, untuk mengambil mushaf Quran, ataupun setidak-tidaknya pada pagi ini kalian yang berada di lokaliti masing-masing mendengar dan menyaksikan betapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala begitu azim. Al-Quran ada roh dia. Roh Al-Quran ini apabila kita baca dengan tenang, apabila kita baca Al-Quran dengan tenang, dengan berhajat kepada Allah, memohon taufik dan hidayah Allah, hudan linnas, Al-Quran ini function dia, ataupun fungsi dia, ataupun hikmah dia, bagaimana Allah nyatakan secara rasmi, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan ke arah petunjuk. Al-Furqan yang membezakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, mana jalan orang-orang yang beriman, mana jalan orang-orang yang engkar, yang kafir. Dan juga dibentangkan kepada kita jalan tarikah, jalan yang mana nisbahnya akan diberikan ganjaran, pahala. Dan kita menafikan kesalahan ataupun dosa, kita jauhkan. Wasilah dengan Al-Quran adalah apabila kita berada dalam satu keadaan, apabila Allah beri kefahaman ilmu, kemudian kita beramal dengan ilmu Al-Quran, insya-Allah natijahnya syurgalah jawapannya, insya-Allah. Selagi mana tidak terbatal akidah kita, beratnya timbangan amal kita berbanding dengan amal-amal kesalahan, amal dosa dan sebagainya, amal maksiat dan sebagainya, apabila beratnya pahala daripada dosa, kebajikan yang kita buat, insya-Allah peluang cerah, prospek untuk kita meraih redha Allah, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Bagaimana sebagai suatu mukaddimah ini, saya ulang balik sebelum saya memberi pencerahan tentang amalan yang lebih baik. Maka kita dengar dulu kisah bagaimana Ibnu Katsir mensyarahkan suratul Duha ini. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Jundub. Ia menyatakan Nabi SAW pada suatu ketika Rasulullah SAW dalam keadaan uzur. Dan baginda tidak bangun untuk solat malam selama 1 malam ataupun lebih kurang 2 malam. 1 ke 2 malam oleh kerana sakitnya baginda Nabi SAW. Nabi maknanya seolah direhatkan. Kerana apa? Kerana uzur, kerana sakit. Lalu datanglah seorang di kalangan perempuan yang musyrik. Dia menyatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku rasa syaitanmu telah meninggalkan kamu." Seorang perempuan di kalangan yang masih musyrik pada waktu itu, dia menggelar ataupun merendah-rendahkan dengan maksud dia mempermain-mainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud, "Ya Muhammad, syaitanmu, aku merasakan syaitanmu telah meninggalkan kamu." Dia menafikan di antara Rasulullah SAW adanya malaikat yang menjadi pengutus, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Secara tidak langsung dia menafikan ilmu wahyu datangnya daripada Allah yang telah disampaikan kepada wasilah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dia menyangka maknanya yang mengkhabarkan ilmu wahyu itu adalah syaitan. Itu sangkaan jahat, 'uh, oleh seorang Quraisy pada waktu itu.
Dan disebut kemudian turunlah ayat ini, surah ini. Turunlah satu surah yang namanya suratul duha, wad-duha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada ayat yang ketiga itu, Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Baik. Itu serengkasnya pada mukadimah ini saya nak menyatakan bagaimana Allah Subhanahu Taala secara ilmunya, secara hikmah daripadanya bersumpah dengan dua keadaan ini. Satu, demi waktu duha. Wadduha, kemudian Allah Subhanahu Taala yang sama bersumpah demi waktu malam yang telah sunyi. Wal-laili iza saja. Wal-laili iza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi keadaannya. Jadi dua ini, Masya Allah, Allah Maha Bijaksana. Dia menggunakan alam ini sebagai satu pembuktian. Kerana manusia ini suka apa-apa pun mereka nak bukti. Maka Allah sandarkan dahulu bunga-bunga bahasa kalamnya dengan wasilah kamu lihatlah sesuatu yang telah terbentang di depan kamu. Yakni demi malam, demi waktu duha. Yang pertama, pada ayat yang pertama tadi, demi waktu duha. Kamu sendiri menyaksikan suasana siang yang matahari ini naik, sedang naik. Itu waktu duha. Maka sebahagian ulama menyatakan yang dimaksudkan waktu duha ini lebih kuranglah. Sebahagian ulama yang saya berpandangan, saya setuju dengan pandangan sebahagian ulama ini, menyatakan waktu duha itu iaitu 12 minit ataupun sehingga 15 minit. Di antara 12 ke 15 minit setelah mula matahari naik. Matahari naik. Bermula dengan matahari naik meninggalkan dataran bumi ini, dia mula naik, maka 12 ke 15 minit itu seawal duha. Maka sebahagian ulama berpandangan, Masya Allah, mereka menyatakan itulah seawal duha dan dibolehkan solat waktu duha itu. Niat solat waktu itu dengan niat maksudnya solat duha. Sebagaimana Nabi SAW, Rasulullah solat di waktu duha, solat sunnah. Bukankah kita memahami suatu, mungkin sebahagian di antara saya dan di antara kita lah telah maklum suatu hadis bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, iaitu apabila seseorang dia dalam keadaan menunaikan solat di masjid, solat tu jemaah, kemudian dia duduk di tempat solatnya, kemudian sampailah di waktu duha, terbitnya matahari, kemudian dalam keadaan setelah matahari ini naik meninggi, kemudian dia bangkit bangun, mendirikan 2 rakaat solat sunnah di waktu itu, maka hadis itu memberi isyarat tamamlah, sempurnalah bagi dia haji dan umrah yang dimakbulkan Allah. Subhanallah, satu fadhil amal berdasarkan satu hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan apabila seorang di antara hamba Allah dia duduk dalam keadaan sebelum dia menyempurnakan dahulu solatu jemaah subuh, kemudian dia tunggu sama ada dia dalam keadaan kesempurnaan menunaikan solat subuh sehingga selesai, zikir, wirid dan doa dan sebagainya, kemudian dia berada di tempat solatnya.
di dalam masjid. Kemudian dia tak beralih ke mana-mana. Tidak bergerak secara bebas. Dia duduk dekat situ, kemudian dia istiqamah, sama ada dia baca Al-Quran ke, ataupun dia membaca zikir, ataupun wirid diulang dan sebagainya. Kemudian campur dengan dalam keadaan dia bertafakur, diam dan sebagainya, sampailah waktu duha. Matahari naik meninggi ini. Waktu itu apabila dia solat, Rasulullah SAW mengisyaratkan tamam baginya, sempurna baginya satu nisbah amalan, seumpama dia mendapat kelebihan beramal seumpama diterimanya haji dan umrah yang mabrur. Amalan yang diterima, iaitu amalan haji dan umrah yang dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu dalil, suatu yang lebih baik yang biasanya bagi muslimin. Taib, apakah terpakai amalan seumpama itu ketika PKP ini? Maka terpakai. Sama ada muslimin ataupun muslimat, bagaimana para isteri Rasulullah SAW ketika mereka solat di rumah, mereka duduk di tempat solatnya. Digambarkan bagaimana Juwariyah, isteri baginda Nabi SAW, solat ketika Rasulullah meninggalkan Juwariyah dalam keadaan stay at home. Waktu itu ada stay at home bagi perempuan. Hatta isteri baginda Nabi SAW sendiri solat subuh, kemudian betapa tekunnya isteri baginda Nabi SAW. Contohnya Juwariyah duduk di tempat solat sampai waktu duha. Kemudian Rasulullah balik. Kemudian Rasulullah tanya, wahai Juwariyah, wahai isteriku, ya Juwariyah, apakah kamu duduk tempat solatmu tadi? Tempat solatmu duduk tadi, kamu duduk yang sementara, yang maknanya sementara baginda Nabi SAW ke masjid, kemudian patah balik masuk ke rumah, balik ke rumah Juwariyah semula. Kemudian apabila ditanya demikian, Juwariyah menyatakan, ya, aku duduk di tempat ni, tempat solat ini daripada awal subuh tadi sampai ke waktu duha ini. Subhanallah. Jadi kita win-win situation dengan maksud apa tadi? Samalah, sama ada muslimin ataupun muslimat, apabila dia tertib, dia dalam keadaan tawajuh kepada Allah, menghadap dengan sama ada solat, kemudian lepas solat dia beristighfar, kemudian membaca wirid, kemudian doa, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian habis tidak pun dia diam, berfikir seketika, sejenak dan sebagainya, muhasabah diri dan sebagainya, sampailah waktu duha. Maka di waktu dia bangkit bangun melakukan 2 rakaat di waktu duha itu, bagaimana amalan yang baik pada waktu itu, iaitu dia mendapat satu natijah, amalan yang imbuhan ganjaran seumpama melakukan pekerjaan haji dan umrah yang dimakbulkan Allah. Allahu Rabbi. Ramai orang berhajat untuk menunaikan haji dan umrah pada tahun ini. Jadi rahsia tentang ilmu sunnah ini telah terbentang di dalam kitab, termasuk kitab hadis. Jadi boleh rujuk kepada mereka yang mahir tentang hadis ini boleh rujuk kesahihan hadis itu. Bagaimana ada fadilah amal, nilai amalan itu lebih baik daripada kita balik ataupun kita beralih pada satu keadaan, kita maknanya tidak mengambil peluang. Di waktu duha itu kita tidak mengambil peluang, sedangkan kita ada peluang yang cerah. Sabar, dalam keadaan sabar seketika, dalam keadaan berkhaluah dengan Allah, maknanya subhanallah. Kemudian apatah lagi tadi berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan Juwariyah, apabila Rasulullah bertanya kepada Juwariyah, kemudian bila ditanya, apakah kamu duduk di tempat solat ini sejak daripada subuh tadi sampai ke waktu duha ini? Naam. Maka Rasulullah memberi keterangan. Ketahuilah, wahai Juwariyah, apabila kamu baca 4 kalimah ini,
4 kalimah ini kamu baca diulang tersebut dengan bilangan 3 kali. Niscaya lebih baik daripada amal bacaan kamu daripada subuh tadi sampai ke waktu duha ini. Tentulah kita baik sangka kepada isteri baginda Nabi SAW. Yang maknanya pendidik, pembimbing kepada seorang isteri ini iaitu Rasul. Rasulullah SAW sendiri. Menjadi tuan guru kepada isteri dia. Tentulah maknanya juariah faham apa yang sunnah dibaca di waktu subuh tadi sampai diulang sebut wirid ataupun zikir, kemudian berdoa, kemudian baca Quran dan sebagainya. Jadi bacaan itu telah dilakukan oleh juariah. Masya Allah. Maka subhana rabbiyal azim nak menyatakan, Rasulullah menyatakan sekiranya kamu baca 4 kalimah ini jauh lebih baik daripada apa yang telah kamu baca daripada subuh tadi sampai waktu duha. Maka saya send forwardkan lebih untuk kali kedua pada pagi ini, iaitu bagaimana lafaznya, ungkaplah olehmu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Cuba ikut. Siapa yang mungkin pernah hafal, tak rugi kalau dia ikut, dia ulang sebut kalimah zikir ini, dijadikan wirid pada waktu diambang duha. Jadi cuba baca. Saya ulang balik. Cuma saya terjemah dulu harfiah ayat supaya kita baca ni kita ada perasaan dengan siapa? Dengan Allah. Kerana kita bertasbih kepada Allah. Suruhan tasbih, perbanyakkan zikir kepada Allah pagi dan petang ni suruhan perintah Allah. Maka Rasulullah SAW send forwardkan kepada isteri baginda Nabi SAW. Apa ucapannya, maksudnya? Maha suci Allah dan segala pujian baginya. Kita bertasbih dan segala pujian bagi Allah ini dengan bilangan yang bagaimana? Iaitu disebut dalam lafaz qauliyah Nabi SAW ini, adada khalqihi, sebanyak makhluk yang diciptakannya, sebanyak makhluk yang diciptakan olehmu, oleh Allah. Wa ridha nafsihi, sebanyak bilangan yang Allah redha hamba-Nya. Bayangkan, kita tasbih, kita puji Allah sebanyak bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Banyak mana bilangan makhluk ni? Allahu a'lam. Allah saja yang mengetahuinya. Itu tingkatan amal yang baik, yang terbaik apabila kita beramal sesuatu dengan ilmu. Kemudian kita beramal sesuatu dengan iman. Ilmu satu soal, iman satu soal. Apabila beramal dengan ilmu dan iman, tentulah difference, beza. Nilai tambah pahala ataupun bagaimana Allah sendiri meraihkan. Waktu kita sendiri memuliakan, meraihkan Allah ni, tasbih. Kita tak mampu untuk mengungkapkan tasbih ataupun memuji Allah ni sebanyak yang kita rasa kita boleh sebut. Kita tak akan mampu. Kalau nak sebut sampai 1,000 ke, 10,000 ke, 100,000 pun, sampai ke sudah kita tak mampu, melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu, subhanallah, dengan ilmu maknanya subhanallah, kita qasadkan bilangan tasbih dan puji kepada Allah ini, subhanallah, sebanyak mana? Sebanyak makhluk yang diciptakan. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Wa zinata arshihi ini iaitu seberat timbangan arash. Seberat timbangan arash. Kemudian wa zinata arshihi wa midada kalimatih, sebanyak dakwat pena kalam Allah. Allahu Rabbi. Amalan seumpama ini, walaupun nampak sedikit ucapannya, tapi bezanya orang yang berilmu dengan orang yang kurang ilmu.
Bezanya orang yang beramal bila dia beramal dengan ilmu, dengan iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan al-basir, kemudian maha melihat sampai ke lubuk hati nurani. Kemudian Allah menghisap dengan ketulusan kita, merendahkan diri. Sebenar ucapan tasbih seumpama tadi, ucapan tahmid seumpama tadi, bagaimana seorang hamba ni dia merendahkan diri. Merendahkan diri dia dengan ucapan rasminya, dia bertasbih dan memuji Allah. Jadi subhanallah, demi waktu duha dan demi waktu malam yang telah sunyi. Bagaimana setelah itu, pada ayat yang ketiga dalam surah Duha, Allah menyatakan, wa ma adra ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Ini berlaku kepada Rasulullah SAW apabila baginda Nabi SAW tidak didatangi oleh malaikat Jibril AS beberapa hari. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW rasa sunyi. Rasa sunyi di hati baginda Nabi SAW, rasa macam sesuatu something. Biasanya kerana sifatun Nabi selalu berhajat kepada datangnya malaikat mengkhabarkan wahyi daripada Allah kepada baginda Nabi SAW. Di waktu itulah subhanallah, maknanya bila beberapa hari tidak datang ilmu wahyi daripada Allah ini, maka Rasulullah seumpama rasa sesuatu yang lapang, seumpama menanti-nanti kedatangan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu itulah apabila sebahagian musyrikin mempertikaikan bahawasanya Rabb Muhammad telah meninggalkan Muhammad, maka turunlah surah ini. Jadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala bila sampai memberi satu keterangan bagaimana Rabbmu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad. Rabbmu tidak meninggalkan kamu. Apa yang boleh kita ambil ibrah pada ayat yang ketiga ini? Pengajarannya yang baik yang kita boleh ambil ibrah pada ayat yang ketiga ini, iaitu apa? Iaitu bila kita rasa dada kita ataupun fikiran kita, hati kita dalam keadaan sesuatu yang kita rasa perlunya khidmat sokongan. Kita rasa macam sempit dada kita ada suatu masalah, ataupun kita rasa beban dengan beberapa hal dalam kehidupan ini. Subhanallah, yakinlah Allah telah janjikan, sebagaimana Allah janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun asal ayat ini, maka dia terpakai buat saya dan kita umat. Walaupun kita ni berada di umat mutahirin ini. Hikmah daripada roh Al-Quran ini, apabila kita baca dengan ilmunya, kita rendahkan hati, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kita sedang berkata-kata dengan Allah. Bila baca Quran, communication, maknanya hubungan kita dengan Allah ni ada. Ingatlah para penghafaz Quran. Ingatlah para penuntut ilmu semua yang melazimi baca Quran. Bila kalian membaca Al-Quran, dia ada adab dia. Ada adab dia. Iaitu di antara adab dia, kita kena sempurnakan wuduk. Kemudian dalam keadaan kita seboleh mungkin dalam keadaan tertib. Tertib ini maknanya seboleh mungkin kita menghadap kiblat. Seboleh mungkin kita menghadap kiblat. Tapi bukan mesti wajib menghadap kiblat, tapi seboleh mungkin kita menghadap kiblat. Kerana apa? Tidak wajib kita menghadap kiblat untuk membaca Quran ini, tapi aulawiyatnya ataupun sunnahnya kita menghadap kiblat. Tapi bagi para penghafaz, kita lihat para penghafaz ilmu Allah ini, dia boleh membaca Al-Quran ini, ataupun sesiapa saja, bila kita sambil ada insan, oleh kerana dia menghayati Al-Quran ini, sama ada dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, terbukti Quran itu diulang sebut oleh lidahnya. Allah kuatkan lidahnya. Nak boleh keluar pada lidah tu sebenarnya ada kekuatan hati.
kekuatan iman dia di dalam dada dia, iman dia kepada keimanan yang sebenar di sisi Allah dengan firman Allah. Maka dia boleh baca Quran dalam keadaan sambil berjalan pun boleh baca Quran. Hatta dalam atas naik kenderaan, takkanlah kita nak tegak ikut arah kiblat tak? Bila maknanya bila kenderaan tu ke kanan, turn left ataupun ke kiri, walaupun ke kanan ke kiri, kita boleh baca Quran. Boleh baca Al-Quran di atas kenderaan. Rasulullah SAW pun solat atas kenderaan. Pacuan berapa? Berapa kaki? Kuda ni, unta ni berapa kaki? Ada 4 kaki. Pacuan kita pun ada 4 roda. 4 roda. Subhanallah. Maknanya bila mana Rasulullah solat atas kenderaan, solat sunnah baginda Nabi SAW di malam hari, maknanya di musafir pun ada Rasulullah kelihatan rukuk dan dalam keadaan menegakkan, kemudian membongkokkan ke bawah, kemudian menegakkan semula. Maknanya itu isyarat Rasulullah solat atas kenderaan. Jadi sungguh beruntunglah bagi sesiapa yang mempraktikkan dalam keadaan yang kenderaan yang diberikan dengan kenikmatan yang ada aircon lagi, kemudian selesa lagi, seat pun selesa. Sebenarnya sunnah juga solat atas kenderaan. Bagi penumpang yang setia di sebelah kiri ni, dia duduk, orang lain pandu, dia boleh. Nanti insya-Allah kita doakan PKP ni tak sampai ke penghujung Ramadan, kita boleh balik kampung dah. Boleh balik insya-Allah kita boleh balik kampung di penghujung Ramadan ini. Jadi waktu kita long distance ataupun dalam perjalanan tempoh memakan masa beberapa minit, walaupun hatta beberapa minit, mungkin setengah jam, mungkin 45 minit, mungkin 1 jam, mungkin berjam-jam, apa salahnya orang yang duduk di sebelah sini, kemudian duduk di seat. Kita didik anak, kita didik, maknanya didik penumpang-penumpang yang maknanya di belakang kita ni terdidik dengan ilmu Quran dan sunnah. Jadi kalian boleh solat di waktu duha ini, telah ada wuduk masing-masing kan. Jadi kalian solatlah 2 rakaat. Allahu Akbar. Solat duduk dan menebati dengan ayat Al-Quran. Allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil qiyam. Solat. Di luar solat pun boleh mengingati Allah sambil berdiri. Hatta sambil berjalan. Tengok, maknanya sambil jalan tu boleh mengingati Allah. Sebutlah subhana rabbiyal azim, maha suci Allah. 1 ke 3 kali, maha suci Allah yang maha agung, kerana terbentang bumi ini pada kita untuk kita guna pakai. Allah sendiri nyatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dalam apa tu? Dalam suratul Mulk. Dalam suratul Mulk. Bagaimana dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu guna pakai, mudah bagi kamu. Walaupun bumi ini berpusing, sebenarnya bumi ini ada putaran dia, anti-clockwise. Pusingan ikut tawaf. Tapi alhamdulillah kita duduk stay at home di rumah ni tak berpusing lah. Tak berpusing, kita boleh maknanya duduk ataupun berdiri tu tak pening. Melainkan orang yang pening. Orang yang pening ni termasuklah orang darah tinggi. Termasuk juga orang yang kadang-kadang dia banyak tidur sangat, termasuk dalam Ramadan ni, jadi kadang-kadang dia pening. Pening, terlebih dos. Jadi tu satu pening juga. Lepas tu satu lagi pening kerana macam-macam perkara masuk di minda dia, kerana dia terdedah dengan fitnah. Tu bahayanya anak ke ataupun tuan kita sendirilah, mak ayah ataupun anak ke siapa-siapa ke cucu dan sebagainya, jangan penggunaan handphone ni terlebih dos, sehingga boleh mempengaruhi suatu yang dilihat, suatu yang didengar, boleh mempengaruhi pada otak dan fikiran kita. Termasuk maknanya hati kita. Sesuatu yang baik kita ambil daripada manfaat
rakaman ataupun sesuatu yang kita tengok secara live, sebenarnya dia boleh memberi kesan dalam hati ni. Termasuklah bab makan. Makan dan minum sesuatu yang syubhat ataupun haram, dia boleh memberi kesan pada keadaan hati. Bila masuk benda yang haram, bila masuk benda yang syubhat, dia menyebabkan hati tidak tenang. Jiwa dalam keadaan ada kegelisahan. Begitu juga kita menonton, menyaksikan sesuatu rakaman. Jadi mudah-mudahan kita pilihlah choice. Pilih yang baik-baik. Tadi ayat Allah nyatakan, dia yang menjadikan bumi ini untuk mudah bagi kamu jalani. Pergilah ke mana pun juru. Pergilah ke mana pun juru dunia ini. Dan makanlah rezeki yang baik. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan semua urusan itu pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana Rabbil Azim. Jadi maknanya sambil kita berdiri di luar solat, kita boleh bertasbih Subhana Rabbil A'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Telah saya syarahkan bagaimana Maha suci Allah yang Maha tinggi kerana langit pun tinggi. Lepas tu sebelum ini, untuk yang baru mendengar ini, saya sangka baik sebahagian yang masih baru menonton, mengenali dan sebagainya. Bila kita tengok sesuatu yang terbang, subhanallah, di antara amalan yang ni, saya di samping saya cerita ni atau saya kabarkan satu dalil, mana kita ambil poin-poinnya ni. Kerana tajuk pagi ni amalan yang lebih baik. Jadi di antara amalan yang lebih baik iaitu kita guna pakai bagaimana keilmuan kita, berdasarkan ilmu kita faham, kita boleh tafakur dan kita boleh mengungkapkan zikir. Zikir yang lebih baik apabila kita ni, kita tengok apa pun, kita berzikir kepada Allah. Bagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Suratul Mulk juga. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yunsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka perhatikan burung yang terbang di udara? Terbang. Ketika burung ini mengembangkan, mengatupkan sayapnya, yakni dia terbang di udara, terawang-awang ni, dia ada masa dia terbang, ada masa dia rehat. Melainkan illa rahman, dengan rahmatnya Allah. Burung ni terbang dengan rahmat Allah. Ayat ini dituju kepada kufar, kepada orang kafir. Untuk orang kafir ni fikir, bagaimana Allah dia yang menjadikan burung ni, tidakkah kamu perhatikan burung ni, siapa punya kuasa yang boleh terbangkan burung ni? Tentu ada satu kuasa yang mengembangkan, yang mengatup sayap dia. Melainkan Allah nyatakan, Allah beri pencerahan. Apabila baca Quran, orang yang asalnya bukan Islam, tapi bila dia baca terjemahan Quran, dia akan jumpa seumpama ayat-ayat ini, dia akan berfikir, bab tafakur. Rupanya ada satu kuasa, sifatnya Ar-Rahman, sifat pemurahnya Allah. Dengan ilham cara fikir itulah Allah berikan manusia mencipta alat. Alat bagaimana dia tengok burung. Saya ingat seorang muallim, Dr. Zahazan, mensyarahkan dalam kitabnya, menghuraikan dalam bab yang menyatakan tafsiran surah Al-Mulk ini. Dia menyatakan dalil bagaimana fikrah, maknanya pemikiran manusia berfikir tentang kejadian burung ni. Ada burung yang laju, dia punya speed, kelajuannya. Ketika dia turun ke bawah ni, dia panggil apa? Kingfisher. Kingfisher ni maknanya burung yang menyambar ikan. Dia moncong tajam tu. Burung Raja Wali bukan? Bukan burung Raja Wali ni yang moncong panjang tu. Bila dia berada di satu dahan pokok, bila dia tengok sesuatu yang boleh dia sambar, dia akan turun laju. Dia lebih laju daripada Ben Johnson. Dia lebih laju daripada Carl Lewis. Dan dia lebih laju daripada Usain Bolt. Dia punya kelajuan tu. Usain Bolt kan lelaki yang paling laju direkodkan, larian 100 meter. Laju tu. Jadi burung ni laju, dia speed. Jadi subhanallah.
Saya di beberapa kuliah, di beberapa tempat saya mensyarahkan perkara ini, baru terkenang, baru kita dapat berfikir dengan baik. Bila burung ni laju moncong panjang, jadi manusia ni fikir, buat timbul idea melihat pada fenomena binatang dan alam ini, subhanallah, maka dibuatnya dulu kan kereta api. Kereta api mel, katalah daripada Johor nak ke, saya sendiri kampung Kelantan, nak balik ke Johor. Waktu itu masih kecil lah, tak balik kampung hari raya. Sama ada daripada Keluang Johor ke Wakabaru Kelantan, ataupun Wakabaru balik semula ke Keluang Johor. Jadi mel lambat. Mel ni memang lambat. Kereta api mel ni dia pasal dia tegak, kepala dia tegak. Kepala tegak. Kereta api dululah cerita ni. Tu yang lambat sampai tu. Subhanallah. Sekarang ni apa yang berlaku? Apabila kereta api dia dimoncongkan muka dia tu, kepala dia dimoncongkan. Rupanya bila dimoncongkan dia jadi laju. Sesuatu yang macam mat rempit, abang-abang yang adik-adik yang maknanya kita tengok, ya tak? Mereka nak bawa laju ni lebih daripada orang, dia akan tundukkan. Maknanya tundukkan badan dia. Bila dia tundukkan badan dia rasa maknanya sebenarnya dia faham secara ilmu, bila dia tunduk, halangan pada dada dia, angin untuk menghalang dia kurang, jadi dia tundukkan badan ni. Itu lumba basikal, lumba hatta lumba lari pun, orang yang Usain Bolt nak lari laju tu, dia tundukkan badan dia sikit. Subhanallah. Nampak? Maknanya kereta api yang laju daripada, dia panggil daripada KL Central nak ke Ipoh, sekarang ni nak ke Sungai Tani, hanya makan masa beberapa jam saja boleh sampai. Sebelum ni maknanya beberapa jam baru boleh sampai. Jadi maknanya dikuat dengan enjin dan sebagainya. Masya Allah. Nak menyatakan apa? Kita boleh sebut Ar-Rahman, sifat pemurahnya Allah. Bila tengok bukan sekadar burung saja, tengok kapal terbang, kapal terbang, maknanya kurang terbang. Sebelum ni kapal terbang, Masya Allah, terbang sana terbang sini, helikopter kita tengok dan sebagainya, ataupun sesuatu yang terbang lah, kita sebutlah Ya Rahman, Ya Rahman. Rupanya amalan yang lebih baik, amalan yang terbaik apabila semua perkara yang berlaku ini kita kaitkan dengan Allah. Kita kait dengan Allah. Bila kita kait dengan Allah, maknanya hati kita bertempat. Kita akan timbul rasa kita nak melakukan demikian dengan tertib sabar dalam ketaatan. Kemudian kita akan rasa syukur, Allahu Rabbi, nikmat yang selama ni kita terlepas pandang. Bila kita kenang balik nikmat Allah, Masya Allah, termasuk betapa nikmatnya sekarang ni, maknanya kapal terbang tu, subhanallah, maknanya boleh menampung sampai ratusan ataupun 1000 lebih orang. Katalah ratusan orang boleh menampung. Dia besi, berat. Begitu juga kapal yang berlayar, kapal cruise dan sebagainya, beribu orang boleh muat atas kapal besi, tak tenggelam di dalam laut, boleh terapung. Maknanya kita bila tengok kapal terbang, kapal yang berlayar ni, Ya Rahman, Ya Rahman, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi nampak, zikir yang selama ni kita hadkan pada tempat duduk di waktu solat saja, rupanya zikir ini sebenarnya bagi orang yang berilmu, ada makrifah akhirat, dia boleh baca zikir di mana saja. Dia pandang apa pun, dia akan berzikir. Setidak-tidaknya otak fikiran dia berjalan, akal fikiran dia berjalan. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ini kalimah-kalimah mentakzimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Subhanallah. Dan bagaimana pada ayat penutup pada pagi ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ayat ini membawa maksud apa? Iaitu alam akhirat jelas lebih baik bagi kita semua daripada alam dunia ini. Ada dua syarah para ulama menyatakan berkaitan dengan ayat ini. Ada dua syarah ulama. Pertama iaitu perjuangan Rasulullah
apabila bermulanya penyampaian dakwah agama Allah oleh baginda Nabi SAW, bermula dengan peringkat awal, bagaimana Rasulullah menghadapi rintangan, dugaan, cabaran, sehingga tersebarnya Islam pada pertengahan fasa, kemudian pada peringkat yang ketiga dan sebagainya. Maka di waktu itu apabila datangnya pertolongan Allah, iza jaa nasrullahi wal fath, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan dan kemenangan Allah, yakni peristiwa Fathu Mekah. Dilihat pada usia hayat baginda Nabi SAW, berapa tahun sebelum Rasulullah wafat, subhanallah, mana Allah beri kemenangan. Kemenangan. Nak menyatakan ayat ini berkaitan dengan perjuangan baginda Nabi pada awalnya, pada kemuncaknya, maknanya satu kemenangan. Begitulah juga kita, maknanya kita di awal Ramadan ini, kalau sesiapa yang bermujahadah, beramal soleh, takwa dan ikhlas kepada Allah, sehingga dia konsisten, dia beramal dengan qanitin, tetap taat sampai ke Ramadan, dia akan mencapai kemenangan. Kemenangannya fitrah. Aidul Fitri maknanya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Dalam keadaan suci, bersih fitrah itu. Subhanallah, nak menyatakan tentang ayat yang keempat dalam surah Duha ini membawa maksud juga bagaimana mufassir mensyarahkan, iaitu Rasulullah adalah orang yang paling zuhud di dunia dan orang yang paling semangat dalam meninggalkan dunia. Maksudnya meletakkan dunia pada tempatnya yang sepatutnya, yang sekadarnya. Dan dijelaskan bagaimana Nabi SAW pernah di suatu ketika memilih di akhir hayat hidupnya, sama ada Rasulullah nak kekal hidup dunia sampai ke dunia ni kiamat, sehingga masuk syurga, ataupun nak kembali kepada Allah. Nak kembali kepada Allah. Di waktu itu Rasulullah SAW yang penuh fatanah. Dalam dada Rasulullah penuh dengan keimanan. Mana bukti Rasulullah ni penuh dengan keimanan? Apabila terzahir pada amalan Rasulullah, fi'li, qauliyah, takririyah, diamnya Nabi SAW. Dan bukankah kita terkenal pada peristiwa pembedahan operation dada Rasulullah ni berlaku pada peristiwa Isra' wal Mi'raj, dibelahnya. Dalam peristiwa itu ada satu keadaannya, sebelum peristiwa itu berlaku, maknanya dia dibelahnya. Datang malaikat Allah, termasuk malaikat Jibril AS, operate dada Rasulullah daripada bahagian dekat halkum ini, kemudian hujung halkum ini sampai ke pusat sampai ke dada ini, sampai ke pusat ini, dibelahnya. Kemudian dia ambilnya, malaikat ini yang ditugas melakukan operasi pembelahan dada Rasulullah itu, kemudian dia ambil bekas, dia ambilnya hati ataupun jantung Rasulullah ni, dia letakkan dalam benjana emas, yang dibasuh dengan air Zam-Zam. Dibasuhnya dengan air Zam-Zam, kemudian diletaknya iman, diletaknya hikmah, diletak iman dan diletaknya hikmah, dimasukkan iman dan hikmah. Maka penuhlah dada Rasulullah dengan iman, dengan hikmah daripada Allah. Jadi tak akan berlaku perkara itu pada saya dan di antara kita, melainkan hanya berlaku pada Rasulullah SAW saja. Namun kinayah perumpamaan itu boleh, para ulama, sebahagian ulama menyatakan, bagi orang selain pada baginda Nabi SAW, termasuk saya dan kita semua, untuk mensucikan hati ataupun memenuhi dada dengan iman apabila kita membaca, menghafaz, kemudian mentadabbur ayat-ayat Allah dan beramal dengan ilmu Quran ini, sehingga kita tertib mengikut apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang Allah larangkan. Kerana Quran ini, saya ulang balik, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita bila dia bagi ilmu Quran, ilmu wahyu dan sebagainya, ilmu Quran ini, kita memahami secara tafsiran ayat, kita boleh pilih lah mana yang benar, mana yang salah, mana yang pahala, mana yang dosa kita nakfikan. Subhanallah, waktu itulah maknanya
akan bersihlah hati kita, akan bertambah keimanan kita kepada Allah. Dan bukankah ada dalil tentang bagaimana dalam satu lafaz qauliyah Nabi SAW, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa menjalani Ramadan, mengharungi Ramadan, menghiasi Ramadan ini dengan iman, dengan ihtisab, mengharapkan redha Allah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa terampun dan kembali kepada fitrah, seumpama bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Subhanallah, bagaimana satu dalil yang dinyatakan di sini, bila mana Rasulullah SAW pilih di antara dua pilihan, nak kekal hidup di dunia ni ke panjang sampai akhir kiamat, ataupun maknanya dalam keadaan Rasulullah redha dia akan dijemput rasmi. Maka Rasulullah memilih untuk hidup di sisi Allah, kembali kepada Allah. Tu bila hujung hayat Rasulullah, bukankah kalimah yang bermaksud apa di hujung hayat Rasulullah tu, maknanya Rasulullah menyebut pada yang kuasa yang maha tinggi. Rasulullah menyintai perasaan Rasulullah untuk kembali kepada suatu kuasa yang maha tinggi, ketinggian sifatnya, iaitu Al-A'la, yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi sifatnya. Rasulullah redha. Dia dipanggil rasmi ketika umur Rasulullah pada waktu itu lebih kurang 63 tahun. Setelah sempurnanya din agama disampaikan oleh baginda Nabi SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat bagaimana juga daripada Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud menyatakan Rasulullah SAW satu ketika tidur di atas tikar berpelepahkan tikar yang dibuat daripada pelepah tama ini, sehingga meninggalkan kesan di bahu baginda Nabi SAW. Ketika bangun tu dah Ibnu Mas'ud, bagaimana Abdullah menyatakan, bagaimana Abdullah pada waktu itu, Abdullah bin Umar ke, ada setengah riwayah menyatakan berlaku juga kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika menyaksikan Rasulullah bila bingkas bangun daripada tikar pelepah tama ini, kelihatan bekas pada belakang bahu Nabi SAW, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberitahu kami hingga kami boleh menjadikan sesuatu di atas tikarmu ini, maknanya tukar ganti tikar ni yang lebih baik?" Maka apa Rasulullah sebut? Apa Rasulullah sebut ini? Rasulullah menyatakan, apalah erti dunia ini bagi aku? Apalah ertinya dunia ini bagi aku? Perumpamaan diriku ini dan dunia ini hanyalah bagaikan seorang pengembara yang bernaung di bawah pokok, lalu dia akan pergi meninggalkannya. Indah isyarat yang Rasulullah SAW maksudkan. Apa guna dunia ini untuk aku? Apalah sangat dunia ini untuk aku, kata Nabi SAW. Sedangkan Rasulullah beri faham kepada saya dan kita semua, dunia ni sebenarnya perumpamaan seorang musafir, pengembara berjalan jauh, singgah di satu transit di bawah pokok untuk tempat berteduh seketika. Kemudian dalam tempoh tertentu dia kena beralih pada tempat itu, dia kena meneruskan perjalanan dia. Begitulah dunia ini sebenarnya. Dunia ini subhanallah, kalau kita faham dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-A'la, bila mana Allah nyatakan bal tu'sirunal hayatid dunya wal akhirah, bal tu'sirunal hayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bagaimana Allah nyatakan sedang kamu, yakni orang kafir, memilih kehidupan dunia. Orang kafir ni dia memilih dalam hayat kehidupan dia memilih dunia. Memang pun fitnah bagi orang kafir, orang yang kufur nikmat ni, dunia ni dijadikan syurga. Dunia ni ibarat syurga bagi dia. Dunia ni ibarat syurga bagi dia.
Dan bagaimana ayat yang ke-17 dalam surah Al-A'la yang sama menyatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi subhanallah, muslimin muslimah, mukminin dan mukminah semua, para seluruh ahli keluarga saya, para sahabat dan kenalan semua, hakikat inilah kita kena faham dengan baik. Kita kena faham dengan baik betapa dunia ini sebagai satu transit, tempat, satu ladang ataupun kebun untuk kita bercocok tanam. Kita bercocok tanam. Dengan apa? Kita nak kena semai. Sebelum dalam sesi nak cocok tanam, tanaman yang kita nak menghasilkan itu, kita kena semai. Semai dengan benih keimanan. Dan kita kena baja tanaman pokok yang kita nak tanam itu dengan amal ketaatan. Kemudian insya-Allah setelah kita berusaha menjaga daripada makhluk-makhluk perosak dan sebagainya, maka natijahnya kita akan menerima imbuhan. Imbuhan setelah kita jaga pokok itu. Kita akan, maknanya setelah kita melakukan amal ketaatan, seumpama dalam ketaatan dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi subhanallah, nak menyatakan apa? Itulah dunia, hakikat dunia ini. Dunia adalah satu alat yang kita guna pakai sebagai satu jambatan untuk wasilah untuk menyeberang ke sepadanan akhirat sana. Nilai akhirat ini dia terpakai bila? Lepas mati. Semasa hidup di dunia, Allah bentangkan jalan orang-orang yang ada nilai akhirat, yang berbentuk ukhrawi, ada unsur-unsur kerohanian, keagamaan, dan ada nilai tambah bila kita mengisi ruang dada kita dengan iman, kemudian kita gerakkan, minta pertolongan Allah, gerakkan tubuh badan kita melakukan amal-amal kebajikan, seumpama solat fardu, solatul jamaah, solat sunnah, puasa fardu, puasa sunnah dan sebagainya. Masya Allah, situlah nilai tambah bagaimana makam tingkatan kita di dalam syurga insya Allah nanti. Dan di penghujung bicara ini, sebagaimana saya nyatakan dalam bab yang menyatakan amalan yang mana yang lebih baik, maka kita kukuhkan lagi bagaimana pembentangan sifat ataupun amalan golongan al-muqarrabun dengan golongan yang kanan, ashabul yamin. Berdasarkan tafsiran surah Al-Waqi'ah, hakikat sebenarnya kita tak ada pilihan lain. Kita kena melayakkan diri saya dan kita semua masuk sedapat mungkin, seberapa yang dapat qadarnya pada golongan ashabul yamin, golongan yang kanan. Tapi dalam masa yang sama kita berpeluang insya-Allah, sekiranya kita mujahadah dengan ilmu, dengan iman, kita beramal, masya-Allah kita akan menaik satu tangga tingkatan, iaitu al-muqarrabun. Golongan sifat bagaimana mereka itu beramal. Jadi tak ada pilihan lain. Kalau kita terkeluar daripada senarai dua ini, maka sahih kita akan termasuk golongan yang disebut di dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabu shimali ma ashabu shimal, wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Betapa rugilah, berapa celakanya maknanya orang yang termasuk dalam golongan yang kiri. Alangkah hinanya golongan yang kiri ni. Jadi rasmi pada pagi ini mengingatkan saya, bila kita baca surah Al-Waqi'ah, salah satu surah yang elok kita baca setiap hari. Bacalah pada malam hari digandingkan dengan suratul Mulk. Kalau tak baca malam hari, Rasulullah baca pada waktu subuh. Waktu subuh 96 ayat. 96 ayat tu bagi siapa yang biasa baca dan hafal, sebenarnya hanya memakan masa tidak lebih 15 minit. Qadar yang sederhana antara 7 ke 9 ke 13 minit, begitulah lebih kurang. Surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah panjang pasal tak hafal, pasal tengok angka. Bila tengok angka memang panjang lah. Nak kalau
bertatih nak baca tak? Dulu pun saya pun, ya Allah panjangnya. Macam mana Rasulullah baca ni? Rasulullah baca suratul Mulk, Rasulullah SAW baca maknanya surah Al-Waqi'ah. Bila dengar angka panjang. Tapi bila kita lama-lama kita baca 40 hari kita baca, subhanallah, 60 hari kita baca, para psikologi pakar neuro ni menyatakan apabila 60 kali kita ulang sesuatu perkara itu, insya-Allah dia boleh lekat. Dia boleh ingat. Setting mindset dia terkesan pada akal fikiran kita. Subhanallah. Jadi maka kita lihat perbandingan golongan yang kanan ashabul yamin dengan al-muqarrabun. Kita pilih di antara dua ini. Yang pertama sifat golongan yang kanan ini. Golongan yang kanan sifat mereka yang maknanya dia jamin syurga. Disebut wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa ma'im maskub. Kan ayat-ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Itu surah Al-Waqi'ah ni, Al-Waqi'ah ni masya-Allah kisah ahli syurga, kehidupan mereka dalam syurga, dan kisah juga ahli neraka, dan kisah juga al-muqarrabun, mereka yang mendahului beriman kepada Allah dan dalam keadaan mujahadah beramal. Taib. Di penghujung ini saya nak menyatakan bagaimana amalan golongan yang kanan dan beza golongan al-muqarrabun. Kita pilih dua ni. Pilihlah siapa nak berada dalam kelompok mana. Yang pertama sifat mereka, golongan yang kanan ini, kebanyakan bagi umat Islam berpeluang untuk daftar, register ataupun melayakkan diri dalam golongan yang kanan ini. Dia berpeluang, kebanyakan umat Islam. Namun demikian, untuk memasuki kelompok golongan al-muqarrabun ini, hanya segelintir daripada golongan muhsinin. Saya ulang balik, kelompok golongan al-muqarrabun ini hanya segelintir daripada kelompok golongan muhsinin. Golongan muhsinin apa? Satu kelompok mereka yang beramal, ketaatan, mereka memperbaiki amal mereka, kemudian mereka mempertingkatkan amal mereka. Itu golongan muhsinun. Dia tingkatan iman kita kepada Allah, ketaatan kita ni ada muslim dengan kalimah syahadah. Kemudian mukmin. Mukmin itu beriman dengan keimanan yang sebenar. Mukmin. Kemudian muttaqin ataupun muhsinun. Muhsinun kemudian muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Kemudian mukhlis, yang atas sekali itu. Yang atas itulah yang disebut, saya qasadkan bagaimana golongan yang mukhlis ini mendapati maknanya dengan ayat Allah dalam suratul Fatihah tu. Orang-orang yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagaimana, iaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat bagi mereka. Nikmat itu kelompok nabi, rasul, minan nabiyyin siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada dan salihin. Itu golongan kelompok yang mukhlis kepada Allah. Jadi nak sebut apa, golongan al-muqarrabun ini di kalangan hanya sedikit di kalangan golongan muhsinun, orang yang memperbaiki diri, orang yang mempertingkatkan amalnya. Kemudian bagaimana amalan mereka? Golongan yang kanan, mereka hanya berpuasa dalam bulan Ramadan saja. Ini bulan Ramadan, dia berpuasa bulan Ramadan ni saja. Namun demikian bagi golongan al-muqarrabun, mereka bukan sekadar berpuasa dalam bulan Ramadan sebulan ni, namun mereka berpuasa seumpama puasa sunnah di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian hari Isnin dan Khamis, kemudian di pertengahan bulan sama ada 13, 14, 15. 13, 14, 15 tu melainkan hari tasyrik. Hari tasyrik bulan Zulhijjah itu tidak termasuk. Hari tasyrik tu 13, 14, 15 tu. Maknanya itu tidak
dia apa tu? Tidak dibolehkan berpuasa. 13, 14, 15 tu hari tasyrik bulan Zulhijjah tu. Namun demikian selain daripada bulan Zulhijjah tu, maknanya boleh kita pertengahan bulan gitu boleh kita berpuasa. Kemudian pada 9 Zulhijjah kita berpuasa, bagaimana wukuf, hari wukuf di Arafah. Dan hari Ashura 10 Muharram. Itu sifat golongan al-muqarrabun. Jadi setting baik-baik, maknanya sifat orang muqarrabun ni, golongan muqarrabun ni, amalan mereka, puasa mereka, maknanya ditambah dengan puasa sunnah. Puasa sunnah. Yang ketiga iaitu amalan golongan yang kanan tidak tinggal solat 5 waktu. Ini basic bagi orang yang nak masuk golongan yang kanan ini, iaitu mereka tidak meninggalkan solat 5 waktu. Cuma persoalannya di sini kena naik satu makam solat dengan khusyuk. Kena usaha. Solat dah lama dah solat, puasa pun dah lama dah puasa, puluhan tahun bagi orang yang umur 40, 50, 60, dah puluhan tahun dah solat dan puasa. Cuma makam tingkatan solat dan puasa kita itu sejauh mana? Kita tak ada pilihan lain, kena naikkan. Naikkan ilmu, tingkatkan ilmu, kena mujahadah menuntut ilmu, kena beramal dengan ilmu yang sebenar. Kemudian kena mujahadah dalam beramal. InsyaAllah kita berada dalam kelompok yang kanan. Tidak meninggalkan solat 5 waktu. Namun demikian, bagi golongan al-muqarrabun, solat malam mereka dengan perasaan takut. Amalan golongan al-muqarrabun, ni orang yang dekat dengan Allah, ataupun orang yang menjadi pilihan Allah. Allah pilih dia dekat dengan dia sesempurna sifat zat dia, dan seseorang itu dia merasa kehambaan dia. Ketika dia bermunajat kepada Allah di malam hari, dia rasa takut kepada Allah. Tentulah orang yang berjaga malam ni sebenarnya hatta di luar Ramadan. Saya nak sentuh bagaimana dalam Ramadan dengan luar Ramadan ni sebenarnya. Jangan terlepas peluang. Kebanyakan umat Islam sebelum ini kita dapati maknanya mereka tumpu amalan ibadah pada permulaan malam. Pada permulaan malam ni maknanya ba'da isyak, maknanya setelah solat isyak, kemudian naik itu solat isyak berjemaah, kemudian solatul tarawih. Baik. Solatul tarawih pada awal malam. Jadi ada ramai maknanya mereka selesaikan solatul tarawih tu, pakej yang 11 rakaat ataupun 23 rakaat itu diselesaikan pada awal malam. Jadi apakah amalan pada penghujung malam ini, bagaimana keadaannya? Bila kita lihat pada perbuatan Nabi, melihat pada amalan salafus soleh, mereka menghidupkan malam di akhir malam juga. Pernah saya mengikut tarbiyah seorang imam daripada Arab, datang ke Kelantan, kemudian dia bimbing kita umat Islam pada waktu itu, dan saya salah seorangnya ikut pakej 10 hari beriktikaf di satu masjid di negeri Kelantan, maknanya dibimbing. Sebelum 10 hari Ramadan tu dia dah jadi imam dah. Kemudian bila naik 10 hari yang terakhir dia jadi imam juga. Kemudian dia menyatakan siapa yang berada dalam solatul jamaah, solatul tarawih pada awal malam ini, diminta untuk hadir solatul jemaah pada akhir malam, yakni sebelum subuh, sebelum fajar. Katalah pukul 4. Kalau kecek Kelantan, demo hok ramai-ramai ni mari semula ke masjid ni pukul 4 pagi. Kita yang ramai-ramai tu pukul 4 pagi mula-mula tu gayat jugalah. Tapi oleh kerana imam ni baca kemas, lajah harap, masya-Allah, bacaan tartil, macam Imam Mekah lah. Salah seorang di antara Imam Mekah bacaannya dan sebagainya. Bila baca tu kita di belakang ni walaupun diri lama, subhanallah, dia bagikan solat tarawih ni dibagikan dua. Dibagikan dua. Baki separuh tu dilakukan pada akhir malam. Kerana apa? Kerana ada berdasarkan di antara fi'li perbuatan Nabi. Kerana apa? Ada hikmahnya. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Allah Rabbul Jalil, dia hampir dengan hambanya pada akhir malam. Pada akhir malam, pada 1/3 malam yang terakhir. Maka pada waktu itu Allah
Allah dengan kekuasaannya bentangkan peluang yang begitu luas. Dipanggil unit amalnya, para malaikatnya, pergi cari di kalangan hamba-hambaku yang memohon ampun, akan aku ampunkan dia. Akan aku ampunkan dia. Pergi cari di kalangan hamba-ku yang berdoa, akan aku makbulkan doa dia. Pergi cari di kalangan hamba-ku yang ada hajat. Ada hajat, maka akan dimakbulkan hajatnya. Tadi berdoa itu termasuk package memohon maghfirah dan memohon taubat kepada Allah. Akan diterima taubatnya pada malam itu. Maka sesiapa yang berdoa akan diberi kemakbulan doa apa yang didoakannya. Kemudian siapa yang ada hajat akan dimakbulkan hajat. Berlakunya pada akhir malam, berlakunya setiap malam. Bila berlaku setiap malam, hadis itu termaktub dalam, seingat saya dalam Bukhari, Al-Bukhari ataupun kitab hadis Al-Muslim pun menyatakan lebih kurang maksud yang sama juga. Subhanallah. Peluang itu berlaku pada tiap-tiap malam, apatah lagi dalam Ramadan. Bila dalam Ramadan, perkara itu, keadaan itu berlaku pada akhir malam. Maknanya 1/3 malam tu lebih kurang 2 jam. 2 ataupun 4 jam. Kalau malam ni pukul 7 bermula, sehingga pukul 7 besok, ada berapa jam tu? 12 jam kan? 7 sampai 7. 7 malam sampai 7 pagi. Ada 12 jam. Bagi 3. 12 bagi mana? Pukul 2 ataupun di antara pukul 2, pukul 3 sampai ke pukul maknanya pukul terbit fajar tu. Terbit fajar. Maknanya terbit fajar, maknanya lebih kurang pukul 2, pukul 3 sampailah pukul 6. Maknanya 4 jam. 4 jam sebelum waktu solat subuh. Azan subuh berkumandang. Tempoh itulah. Dan lagi dalam kerahsiaan Allah apabila berdoa, bermunajat di waktu sahar. Di waktu sahar. Dalam surah Az-Zariyat, Allah nyatakan bagaimana orang-orang yang takut kepada Allah ni, mereka memohon ampun di waktu fajar. Wabil asharihum la yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Bagaimana sifat mereka? Mereka memohon ampun. Mereka itu ketika di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah, iaitu di ambang fajar menjelang. Waktu itulah maknanya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Subhana rabbiyal azim. Jadi peluang itu kepada saya dan kita semua sebenarnya untuk ingatan semua. Kita jangan sekadar makan, jaga pada waktu sahur tu makan minum saja. Paling tidak pun kita mohonlah beberapa lafaz, seumpama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seumpama 15 minit ke setengah jam sebelum azan subuh tu ada lafaz sebegitu kita sebut. Kalau tak sempat kita sebut ketika, katalah ada sambil nak makan sahur tu, sambil itulah tempoh yang ada 15 minit nak makan sahur, kemudian nak minum, nak mana buat persiapan untuk menunaikan solat subuh. Maka pada waktu itu, waktu lepas makan tu berdoa, alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan sambil-sambil nak siap tu maknanya mohonlah kepada Allah. Bukankah waktu bangun tidur bagi orang yang beriman, dia ambil peluang ittiba akan kauliah Nabi SAW. Bila jaga pada tidur, selain dia ucap alhamdulillah, dia baca satu lafaz yang Rasulullah sendiri baca. Sesiapa yang baca demikian, Allah akan ampunkan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ghfirli, ampunilah aku. Allahumma ghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Sesiapa yang membaca tertib dengan kauliah Nabi SAW ini, maka Allah akan ampunkan dia. Kemudian dia pergi mengambil wuduk, sempurnakan wuduk. Kemudian dia solat. Dia solat dalam hadis yang
Dan seakan dengan dia menyatakan dengan hadis yang sama, seakan dengan dia menyatakan juga maksud yang sama. Apabila dia sempurnakan wuduk, dia mendirikan solat dia diterima. Kemudian dia berdoa, doanya diterima. Maknanya ada berapa dalam satu? Pada waktu sahur ini ada 4-5 dalam satu. Ada 4-5 dalam satu. Peluang yang berdasarkan tempoh itulah kita beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merujuk kepada amalan golongan yang kanan ini, iaitu apabila mereka marah, mereka memaafkan. Golongan yang kanan, mereka ini sifatnya apabila mereka marah, mereka memaafkan. Timbul juga kemarahan, tapi mereka memaafkan. Namun demikian golongan al-muqarrabun, iaitu apabila mereka marah, mereka bersifat ihsan. Apabila mereka marah, golongan al-muqarrabun ini, mereka bersifat ihsan. Mereka, maknanya ihsan ni mereka tak ambil kira. Dan mereka memahami hakikat betapa itu adalah ujian Allah. Dia bawa bertenang, dia tak ambil hati. Dia tak ambil hati pun dia tahu ni hakikat ujian daripada Allah. Bila musibah, sesuatu musibah termasuk perkara yang tidak menyenangkan, dia menyebabkan, sebenarnya pada setengah orang boleh marah perkara itu, tapi pada diri dia tak marah. Kerana dia memahami ada masa maknanya dia terima itu sebagai ujian, dia bawa bertenang, dia bersifat ihsan, dia pandang orang ni, dia pandang rahmat. Ini golongan al-muqarrabun. Bukan kita tak boleh marah. Rasulullah SAW pun marah pada keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan. Rasulullah akan marah apabila berlakunya pencabulan hak Allah dan hak agamanya. Rasulullah akan marah. Rasulullah akan nampak memet muka Rasulullah dalam keadaan menahan kemarahan. Taib. Bagaimana sifat golongan yang kanan ini, iaitu ashabul yamin ini, membalas kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Sifat golongan yang kanan ini, mereka membalas kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Siapa buat baik dengan dia buat baik. Siapa buat tak baik dengan dia buat jahat, dia akan buat. Dia akan apa? Dia akan balas dengan qada yang mana setimpal. Itu qada makna golongan yang kanan. Golongan yang kanan. Namun demikian bagi golongan al-muqarrabun ini, subhanallah, membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu, membalas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah. Ni bezanya golongan al-muqarrabun ini, mereka sifatnya, amalan mereka, apabila ada orang melakukan kebaikan pada diri dia, maka dia akan bayar ataupun dia akan ganti yang lebih baik daripada kebaikan orang tu. Ini tingkatan al-muqarrabun, orang yang menjadi pilihan Allah, tingkatan iman dia. Orang buat baik, maka dia buat lebih baik daripada kebaikan orang tu. Kemudian apabila orang buat keburukan pada dia, orang buat jahat pada dia, dia balas keburukan itu, kejahatan orang tu dengan kebaikan. Ini contoh begini. Kalau orang baling batu, kita nak baling apa? Orang buat jahat ni, kita jalan-jalan tiba-tiba orang baling batu. Baling batu. Ataupun orang letak paku, sehingga sengaja orang tu letak paku, dia sengaja. Jadi kereta kita lalu bocor. Apa yang kita nak buat? Tentulah kita akan, bila keadaan itu berlaku, tentu kita menahan suatu perasaan, satu hal. Tentu kita akan keluarlah perkataan apa yang boleh keluar dan sebagainya. Tapi nak sebut ni, orang yang al-muqarrabun ini, keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Seumpama orang baling batu, setengah orang dibaling kayu, dibalas balik, biar berbaloi sama. Tapi orang yang al-muqarrabun ni sifatnya, bila orang baling batu, dia bagi buah. Bila orang balingkan dia lemparkan sesuatu, dia bagi buah. Maknanya dia bagi hadiah. Ada tak orang macam ni? Ada. Jangan kata tak ada. Ada orang macam ni. Kerana dia dengan tempoh usia yang matang, dengan amal-amal ketaatan yang telah dia lakukan, dia ada kesedaran yang tinggi, dia ada makrifah kepada Allah, dia benar,
dia mengetahui Allah ni maha adil dan sebagainya, Allah ni maha pengampun dan sebagainya, dia Allah ni maha melindungi hamba dan sebagainya, dia tak akan rugi. Kerana ayat tadi merujuk pada ayat yang keempat tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bila kita faham maksud ayat ini, bagaimana Rasulullah sendiri memilih kehidupan akhirat yang kekal abadi. Bukan sungguh tinggalkan dunia ini, tapi dunia ini sebagai tempat sumpangan untuk kita buat amal bakti. Kalau apa nak berlaku pada kita, subhanallah, al-muqarrabun ini, kalau orang buat jahat, dia doakan. Dia boleh senyum. Tu hebatnya orang al-muqarrabun. Dia boleh senyum, dia boleh bagi hadiah lagi. Bukan dia bagi hadiah dia. Orang buat tak baik, contoh Rasulullah SAW berapa kali Yahudi sendiri buang sampah, buang najis, Rasulullah menyantuni seorang Yahudi dengan penuh kesabaran akhlak baginda Nabi SAW. Rasulullah pergi ke rumah Yahudi ni, seorang buta. Sehingga kan dia tengok, dia kira golongan asnaf. Walaupun non-Muslim pada waktu itu, non-Muslim, maknanya tidak Islam lagi. Tapi Rasulullah pergi ke rumah dia, beberapa ketika, maknanya Rasulullah selalu bila menyantuni dia masuk, bagi isyarat membenarkan Rasulullah masuk. Dah tahu Yahudi ni buta, Rasulullah sendiri maknanya bila nak sesi nak beri makan, Rasulullah sendiri maknanya kunyah dalam makanan itu dalam mulut baginda Nabi SAW supaya lembut. Kemudian Rasulullah letak balik pada satu seumpama untuk disuapkan itu, kemudian baru dimasukkan ke mulut Yahudi ni. Punyalah akhlak Rasulullah ni. Kalau nak ikutlah Yahudi ni, maknanya Yahudi ni kata, mengikut riwayah ini, dia yang paling dia bencinya adalah Muhammad. Atas muka bumi pada waktu dia, yang paling yang dia benci pasal dia dengar cerita Muhammad ni begini-begini, dia tak suka seorang yang Muslim yang beriman kepada Allah, apatah lagi Rasulullah. Dia tidak suka. Subhanallah. Rasulullah ni subhanallah, bila sampai satu peringkat, bila Yahudi ni sedar yang memberi makan itu adalah baginda Nabi SAW, maka subhanallah, akhirnya Yahudi ni jatuh hati dengan akhlak Rasulullah, sehingga Yahudi ni masuk Islam, memeluk Islam. Bila yang menyuap dia itu adalah orang yang dikeji, dihina. Nampak tak? Keji, hina, maki dibalas dengan kebaikan. Punya sabarnya akhlak Rasulullah SAW ni. Golongan al-muqarrabun ini, bila mereka dihina, mereka dipelekehkan, mereka dipermain-mainkan, punya satu tahap keimanan, mereka tidak kisah dengan keredaan manusia, mereka meraih keredaan Allah. Kerana tak akan rugi mereka melakukan demikian, kerana Allah ni maha adil. Jadi bukan minta supaya tak apalah, kau tunggu akhirat nanti, Allah akan balas kamu di akhirat nanti. Bukan maksud begitu. Tapi mendoakan kepada orang yang buat jahat kepadanya, sehingga orang yang berbuat jahat ni bertukar wajah akhlak mereka, sehingga mereka menerima. Tidak mustahil bila kita berakhlak yang baik, yang soleh-solehah dan sebagainya, bagaimana itibak Nabi SAW, tidak mustahil orang yang selama ini menjadi seteru, dia akan baik dengan kita. Inilah kita nilai akhirat ni. Bila kita memahami akhirat ini, berlumba-lumba fastabiqul khairat, nak jadikan orang tu yang mungkin dia belum beriman, ataupun mungkin belum soleh, mungkin belum dalam ketaatan, kita nak mengajak mereka ke arah kebaikan demi kebaikan. Kita perlu mempunyai jiwa yang besar. Orang yang diberi kefahaman agama, dia bertanggungjawab memegang amanah ini. Kerana bila mana Allah nyatakan kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan, maka dalam keadaan selimut tu ditarik dengan memahami hakikat. Allah menyapa, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Waktu kita dalam keadaan leka, lalai, dalam keadaan zon yang tenang, katalah dalam keadaan zon yang tenang itu, maka Allah menyapa kita. Allah menyapa kita, kum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat pada yang lain. Itu sifat al-muqarrabun. Taib, di antara minit-minit yang akhir ini, bagaimana sifat golongan yang kanan, iaitu mengeluarkan zakat.
golongan yang kadang saya ulang balik, golongan yang dijamin syurga Allah kerana termaktub dalam surah Al-Waqi'ah. Maknanya amal perbuatan mereka bila ada nisbah haul cukup dah dan dah cukup tempoh dan haul dia, termasuk juga nisbah dan sebagainya, dia keluarkan zakat tentang harta dia, perniagaan dia dan sebagainya lah. Namun demikian, orang golongan al-muqarrabun ini sifat mereka menginfakkan harta siang dan malam secara rahsia. Ni ada isu kan? Ada isu bagaimana menginfakkan harta, sedekah ke infak fi sabilillah ni sama ada nak rahsia ke secara terang-terangan ke secara rahsia. Maka di sini golongan al-muqarrabun sifat mereka menginfakkan harta siang dan malam secara rahsia. Baik. Boleh tak sedekah ataupun buat kerja amal ni secara terang-terangan? Boleh. Kerana dia juga sunnah. Rasulullah SAW menyantuni umat pada waktu itu dalam keadaan siang Rasulullah beroperasi, malam pun beroperasi juga. Taib. Namun demikian, kita letak pada qada yang sederhana, wasatiyah yang sederhana, kena pada tempatnya. Bagi golongan al-muqarrabun ini, mereka lebih beramal dalam kerahsiaan. Yang terang-terang lah. Tapi yang rahsia tu banyak lagi. Yang tidak diketahui oleh orang tu. Inilah yang kita kena beramal ni. Maknanya satu amal yang orang lain tak tahu, kita dengan Allah, tak ada seorang pun tahu. Macam mana saya nak contohkan macam mana orang lain tak tahu, kita saja tahu. Orang lain tak tahu, kita saja. Kita katalah kita tengok TV channel, kita di WhatsApp grup dan sebagainya, di Facebook, di internet dan sebagainya, tiba-tiba keluar kenyataan derma dana tabung syuriah ataupun derma dana tabung rohiyah. Ini contoh yang sebelum ini. Ataupun derma dana apa-apa dana lah, dana asnaf dan sebagainya. Di waktu kita tahu akaun nombor tu, subhanallah, diam-diam kita transfer ke akaun tu. Diam-diam. Tak payah beritahu siapa-siapa. Tak perlu beritahu, tak istihar pun. Lepas beramal ke ataupun setelah beramal ke, masa beramal tu jangan beritahu siapa-siapa. Ini golongan al-muqarrabun. Mereka menginfak harta mereka dalam keadaan siang dan malam. Malam tentu tak nampak kan? Maknanya tak nampak tu. Siang tentu nampak, tapi dalam nampak tu mereka dalam selimut buat kerja amal lagi. Itu bezanya golongan al-muqarrabun. Tapi saya sebut balik, mana balancingnya, maknanya orang yang buat kerja amal kebaikan terang-terangan ni pun menempati sunnah. Cuma qadarnya lebih banyak 2/3 saluran yang kita nak infak itu, maknanya amalan itu tak perlu kita kemukakan 100% pada orang ramai. Kita reservekan kita dengan Allah. Waktu itu kita menepati dengan amalan golongan al-muqarrabun, dia berahsia. Rahsia dengan Allah. Bila mati, percayalah amalan seumpama ini, bila mati, satu amal yang ikhlas tulus kepada Allah, bila mati, tentulah amalan ini amalan yang lebih baik. Amalan yang terbaik, ahsanu amala. Saya ulang sebut tema kita pada pagi ini, iaitu amalan yang lebih baik. Amalan yang lebih baik ni dah jujur dah. Tapi kita boleh mempertingkatkan keikhlasan kita pada satu tahap lagi. Itu amalan yang lebih baik. Amalan yang lebih baik. Dah baik dah. Katalah dah baik dah. Dah memiliki satu sifat yang sabar. Kemudian yang qanaah, tak? Kemudian yang syukur, baik. Semua sifat-sifat tadi, bila masuk Ramadan, sebelum Ramadan dah ada sifat sabar dah. Ada sikit sebanyak dah. Kemudian dah ada qanaah, cukup dengan apa yang ada. Kemudian rasa syukur dah ada. Sebenarnya bila masuk Ramadan, kesan daripada tarbiyah Ramadan ni sebenarnya bila kita adun dengan ilmu, adun dengan keimanan, kita dipandu arah dengan nasihat-nasihat agama dan sebagainya, kemudian kita beramal dengan tulus kepada Allah, semua sifat tadi dia akan naik pada satu tingkatan demi tingkatan. Itu contoh bahawa sabar. Bila sabar kena tabah lagi.
Kemudian rasa syukur, kena syukur lagi. Naik pada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maknanya tak akan rugi. Allah akan kenang nikmat, Allah akan tambah nikmat kepada orang yang bersyukur ni. Nak menyatakan apa? Maknanya dalam hati dan sifat kita kena lebih baik lagi. Amalan yang lebih baik apabila kita minta Allah bersihkan hati kita ni. Macam-macam dalam hati ni. Kalau nampaklah sekarang ni, boleh diagnose, boleh macam gunakan mikroskop, tengok ada bakteria, ada virus. Gunakan mikroskop ini, maknanya satu alat yang boleh tengok mana alat-alat, mana binatang-binatang makhluk yang halus ni. Subhanallah. Ini kan pula Allah Al-Alim. Kalau tengoklah hati saya ni, setara mana hati saya, sifat saya dan sebagainya, Allah saja yang mengetahui. Bila kita yang kenal diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar ada sedikit ilmu, kita rasa akan timbul kesedaran, keinsafan. Kita tengok kita ni maknanya betul ke tidak. Kita tengok kita ni sejauh mana amalan kita selama ni. Sejauh mana hati kita ni dan sebagainya. Waktu itu kita minta pertolongan Allah. Sebagaimana kita tengok cermin kan berdoa, selalu saya sebut benda ni. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana kau perelokkan rupa parasku, perelokkanlah akhlak aku. Ada doa kan? Cuba baca doa ini, cuba hafal. Bagi siapa yang dah hafal, masya-Allah. Siru ala barakatillah. Allahumma janibni munkarati wa akhlaqi wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Cuba ikut. Siapa yang tak boleh nak hafal, dengar ulang nanti setelah rakaman ni, dia ulang dengar. Supaya 3 kali kita dengar, kita catat. Allahumma janibni munkarati wa akhlaqi wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Dengan maksud apa? Allahumma janibni, wahai Allah, lindungi aku daripada kemungkaran, kemungkaran akhlak, wa a'mali, wa akhlaqi wa a'mali, daripada kemungkaran amal, wa ahwa'i, daripada kemungkaran hawa nafsu, wa adwa'i, daripada kejahatan aimani, bab jaga farash, jaga kemaluan dan sebagainya. Subhanallah. Itu doa warid daripada Rasulullah. Bila kita minta pertolongan Allah, Allahumma janibni munkarati wa akhlaqi wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Allah saja yang mengetahui. Kita minta pada Allah hikmah daripada ilmu Allah. Allah pandang dalam pada lafaz kita, Allah tilik. Kita yang sebut tu pasal kita nak tuntut munajat, merintih kepada Allah, minta rajuan Allah, ya Allah, lindungi aku daripada kemungkaran akhlakku. Nampak tak? Doa Rasulullah untuk diri dia dan terpakai pada umat dia. Doa kita untuk diri kita. Kita tujukan, kita nampak, kita minta untuk kita, jangan nampak orang lain. Kalau selagi kita nampak kesalahan itu pada orang lain, memang tak akan sudah habis kita. Melainkan kita menginsafi diri kita yang serba banyak kekurangan. Walaupun kita benar. Kerana apa? Kebenaran ini kita kena sampaikan kepada orang lain. Kita pandang orang lain dengan pandang rahmah, kita tak akan rugi. Kita pandang orang ini pandang ihsan, tadi pandangan ihsan itu golongan muqarrabun. Jadi nak sampai tahap tu dia bukan boleh berlakon. Tapi ulama sebut bila kita jalan dengan tazkiyatun nafs, mana persucian hati ni dididik, ditelatih tubi dengan macam-macam perkara datang. Lama-lama kita, bila dah biasa perkara itu berlaku pada kita, masalah demi masalah, kita akan jadi matang. Tu orang bila umur 40 sebenarnya ni umur matang. 50 lagi matang, umur 60 lagi matang. Tapi rugi sungguh kalau umur 5, 60, 70 tak matang-matang. Kerana apa? Ada di antara amal tidak dilakukan amal ketaatan dia tak nampak Allah yang beri dia rezeki. Malam sungguh kalau dia meninggalkan solat, sedangkan solat hanya 5 waktu, kali dengan 5 minit, baru 5 kali 5 25 minit saja. Itu pun solat yang qada yang biasa dah. Tak campur dengan doa, tak campur dengan wirid zikir, tak campur dengan 5 minit je kelas.
Subhanallah. Nak menyatakan apa subhana rabbiyal azim, minit-minit yang terakhir ni, iaitu menyukai untuk saudaranya apa yang disukai oleh dirinya sendiri. Sifat golongan yang kanan iaitu menyukai untuk saudaranya apa yang disukai oleh dirinya sendiri. Dia suka kalau sesuatu yang untuk kebaikan dia, orang lain pun dapat juga. Ini orang golongan yang kanan, ashabul yamin. Jadi kita kena bersifat nak melayakkan syurga, sebagai ahli syurga, maknanya kena sifat dia iaitu menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Kalau kita makan minum sesuatu, kita kena sharing kepada orang lain dengan sama. Kita suka nak sharing, nak kongsi dengan orang. Jangan kita utamakan kita sendiri. Bila kita utamakan kita sendiri, orang lain lebih kurang, subhanallah, kita belum layak untuk berada dalam kelompok yang kanan ini. Namun demikian, iaitu golongan al-muqarrabun ini melebihkan orang lain walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Melebihkan orang lain walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Maknanya sifatnya dalam keadaan dia tak cukup, tapi oleh kerana jiwa dia pemurah, ihsan ada dalam hati dia, subhanallah, masya Allah, maknanya dia akan apa? Dia akan mengutamakan orang lain. Baginda Nabi SAW beberapa kali didatangi oleh orang fakir pada waktu itu. Maknanya orang-orang susah mendatangi Nabi, memberi salam kepada Nabi, meminta baginda Nabi SAW bekalan makanan. Rasulullah mengisyarat kepada Aisyah, ya Aisyah, kamu lihatlah apa yang ada di dapur tu. Lihat-lihat, maknanya qadar yang seadanya lah untuk bekalan mereka berdua. Namun demikian Rasulullah bila mana Rasulullah memahami hakikat keduniaan ini hanya sementara, Rasulullah berikan apa yang dia ada tu. Itu akhlak Rasulullah. Ini al-muqarrabun. Jadi ada orang mencontohi sunnah Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup dah sementara ini. Memang tak habis ni. Sifat golongan yang kanan, golongan al-muqarrabun ini ada sebahagian lagi. Mungkin insya-Allah kita akan sambung dalam bicara yang akan datang. Mungkin besok, mungkin malam ni ataupun besok. Yang dah tonton ini boleh tonton pada malam ini ataupun besok pagi, insya-Allah. With me, bersama saya, insya-Allah kita sama-sama memanfaatkan masa di waktu Ramadan Al-Mubarak ini dengan amal-amal ketaatan, insya-Allah. Setelah kita mendengar beberapa ayat, sebenarnya satu ayat itu lebih baik daripada nisbah keduniaan yang sementara ini. Nisbah dunia yang begitu fana yang sementara ini, bila kita sabar meneliti ayat-ayat Allah, kemudian kita mendengar kisah-kisah yang dijadikan tauladan untuk kita guna pakai sebagai contoh yang boleh kita ikut, khudwah hasanah, yang terbaik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar ini yang menyaksikan. Terima kasih atas perhatian, yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Marilah bersama kita, sama-sama kita baca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi